Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya memberikan kita nikmat yang merupakan nikmat pinjaman yang sementara, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang manakala nikmat-nikmat yang lain juga iaitu merupakan anggota badan kita yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala memberi pinjam untuk Allah Subhanahu wa taala nak tengok bagaimana kita membalas nikmatnya, adakah dengan ketaatan ataupun dengan kemaksiatan. Okay, jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita seterusnya. Okey, jadi kita sambung pada hadis yang panjang pada minggu lalu. Ingat lagi tak hadis tu? Pasal apa? Sang kancil makan. Hadis tentang apa yang panjang minggu lepas? Tentang seorang yang bernama Abu Najih. Betul tak? Dia datang dekat Nabi kat Mekah. Waktu tu dia tanya, siapa kau? Betul? Dia maksud, Nabi kata, akulah Rasul. Aku bukti kau Rasul. Betul tak? Nabi SAW jawab lagi. Lepas tu dia tanya, siapa pengikut kau? Nabi jawab apa? Di antara pengikut aku adalah Abu Bakar dengan Bilal. Itu seorang yang merdeka dengan seorang yang hamba. Lepas tu dia tertarik nak masuk Islam. Tapi Nabi bagi tak? Nabi tak bagi. Nabi cakap tunggu dulu, jangan masuk dulu. Kau tunggu dulu kerana waktu ini belum sesuai. Kau tunggu bila? Tunggu nanti bila aku dah ada kekuatan, bila aku dah dapat pengikut yang banyak, nanti di sana baru kau cari aku dan waktu tu kita boleh masuk Islam. Lalu dia pun tunggu sampailah waktu Nabi SAW dah sampai di bandar Madinah. Lalu apa yang berlaku? Dia pun teringat ataupun dia pun terdengar adanya seorang yang bernama Muhammad. Dia datang dari Mekah, dan dia ada seorang Rasul. Dia teringat balik kisah yang lama. Lalu dia jumpa siapa? Dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kau ingat aku tak? Nabi katakan, aku ingat. Kau yang tanya dulu aku waktu di Mekah, betul tak? Lalu waktu tu dia masuk Islam. Jadi sampai ke situ je kita punya minggu lepas. Lalu minggu ni kita sambung balik kisahnya. Jadi kita ambil balik. Kemudian saya bertanya, saya ni siapa? Nama dia siapa yang tanya ni? Nama dia Abu Najih. Nama dia Abu Najih. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, adakah anda mengenal saya? Beliau menjawab, ya. Engkau yang menemui saya dahulu di Mekah. Saya berkata lagi, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang apa-apa yang dipelajarkan oleh Allah pada anda dan yang saya tidak mengetahuinya. Beritahukanlah kepadaku perihal salat. Jadi yang pertama-tama sekali, dia minta untuk ajarkan bagaimana salat. Jadi kerana itu kita tengok dalam Islam, kita daripada kecil lagi, betul? Kita paling kecil, kita waktu kita 5-6 tahun, mak bapak kita dah selalu suruh kita solat, betul tak? Walaupun tak sempurna, mesti nak kena ikut sekurang-kurangnya. Biarlah main-main pun, biarlah kita ketawa-ketawa pun. Kecil-kecil tu sebenarnya khusyuk tak? Tak khusyuk lah, betul tak? 6-7 tahun tu masih tengok orang sebelah, masih ketawa-ketawa lagi, masih cuit orang lagi. Tapi subhanallah, itulah didikan yang pertama-tama kalinya, iaitu kita nak kena biasakan solat. Tapi subhanallah, itu beza zaman dahulu. Tapi zaman sekarang, saya rasa dah sampai 14-15 tahun, ada dia tak pernah solat. Betul tak? Subhanallah, ni yang kita sedihkan. Kerana pada zaman dahulu, alhamdulillah, mak bapak kita selalu latih kita. Tapi Allah Ta'ala alam, mungkin zaman sekarang ni dah terlalu sibuk dalam pekerjaan, dah sampai tak ada masa nak tengok anak, dah sampai masa tak ada nak tanya khabar anak. Mungkin jadi macam tu. Ataupun mungkin dia tanya, dah buat exam ataupun dah study belum untuk exam, tapi study bacaan-bacaan dalam solat itu kurang diperhatikan. Jadi ini benda yang disedihkan. Jadi apa yang kita nak kena buat, tak lain dan tidak bukan, itulah tanggungjawab kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu, untuk terus didik anak kita tanpa rasa jemu. Boleh tak? Boleh. Itu kita yang anak-anak kita, yang kita ni dah berumur, dah sedemikian umur kita pun masih lagi kena belajar tentang solat. Bukan maksudnya kita dah expert, bukan maksudnya dulu aku dah belajar, sekarang tak payah belajar. Tidak. Nabi SAW dan para sahabat, dalam setiap kali solat itu sentiasanya dia
dia memperbaiki solat mereka. Itu pasal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Telah berjaya orang-orang beriman, iaitu orang-orang yang pada solat mereka orang-orang yang khusyuk. Tengok. Jadi nak sampai tahap solat khusyuk itu adalah orang yang berjaya. Ini antara orang-orang beriman yang lain. Dan itu beza iman dengan Islam. Ini beza iman dengan Islam. Kalau iman tu apa? Ini kalau orang Islam, orang Islam adalah semua yang mengucapkan kalimah syahadah. Betul tak? Dan yang mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Tetapi kalau kita sebut nama ni Islam, tak tentunya dia beriman. Kerana ada orang yang Islam secara zahir saja, ataupun dia mengucap je, dia untuk didapatkan apa-apa yang dia nak lah, dia ada agenda dan sebagainya itu. Tapi tak semestinya beriman. Tapi kalau orang yang beriman, itu confirmnya Islam. Betul tak? Dan tak bolehnya orang tu beriman suka hati dia ikut dia punya fahaman dia. Tidak boleh. Dia mesti nak kena ikut. Iman tu mesti nak kena ada guideline dia ikut Islam. Dia tak boleh iman. Iman aku lebih sekarang ni, aku nak solat 7 waktu sehari. Ni iman dengan hak lah. Dia nak solat 7 waktu, boleh tak? Tak boleh. Pasal iman dengan Islam itu tak boleh dipisahkan. Jadi kita katakan bahawa iman itu pun nak kena ada guideline daripada Islam. Dan Islam mesti nak kena ada iman. Kerana kalau kita solat aja kita tak beriman, yang kita sembah ni Allah, valid tak? Tak valid. Yang kita pagi-pagi dan setiap hari kita rukuk, kita sujud, bangun rukuk, bangun sujud, kita tak percaya pun yang kita disembah Allah. Jadi tak diterima. Jadi kat situ tak boleh dipisahkan. Jadi seboleh-bolehnya saya yakin di sini semuanya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Dan tentunya kita orang-orang yang Islam. Jadi dia tanya, beritahu aku perihal solat. Dia jawabnya, solatlah solat subuh, lalu berhentilah melakukan solat sehingga matahari terbit sampai berada di atas setinggi batang galah. Boleh bayangkan tak batang galah? Kita biasa ambil galah kat mana ni? Kat rumah, betul tak? Nak jemur baju. Itu batang galah. Kita tengok. Berhentilah melakukan solat sehingga matahari terbit sampai berada di atas setinggi batang galah. Sebab sesungguhnya matahari itu terbit di antara kedua ujung tanduk syaitan, dan di saat itu bersujudlah orang-orang kafir pada matahari tadi. Itu maksudnya waktu apa tu? Kalau kita solat subuh, last kali kita boleh waktu apa? Waktu imsak. Betul? Imsak waktu apa? Imsak waktu nak stop. Betul tak? Nak stop makan. Itu pun kerana itu nama dia imsak, iaitu berhenti. Dia berhenti. Tapi yang benarnya adalah dia tak boleh kita solat bila waktu syuruk. Kerana itu kita habis sekali. Contoh sekarang syuruk pukul berapa? 7? 10 ataupun 12. Betul tak? Dalam perkara itu lah. So kalau kita boleh solat subuh sampai kalau pukul 7 boleh solat tak? Sekarang syuruk pukul 7, 12 katalah. Sekarang pukul 7 boleh solat tak? Boleh. Boleh. Maksudnya dia last, maksudnya dia tegak setinggi galah itu 7.12. So 7.12 itu dah tak boleh solat. Dia maksudnya kalau kita bangun di dalam 6.50, dia ambil untuk cuci gigi, gosok gigi sikit, dah pukul 7. Masih boleh tak? Masih boleh, dan itu masih lagi dalam waktu subuh. Tapi bila yang tak bolehnya adalah bila dah datangnya waktu syuruk. Jadi itu waktu larangan. Kerana apa? Waktu itu Nabi kata apa? Orang-orang yang menyembah matahari itu sembah matahari. Dan itu kita katakan itu waktu larangan. Tapi let's say lah kalau kita bangun pukul 7.15, boleh solat tak? Allah aja. Kalau 7.15 tu dah keluar daripada waktu syuruk. Betul tak? Maksudnya syuruk tadi 7.12, itu dah habis waktu subuh. Jadi dia masalahnya bila kita walaupun kita dah bangun,
tapi lepas daripada waktu subuh itu sendiri, kita kena solat. Waktu bila je kita bangun. Seperti mana Nabi SAW ketika satu ketika dia bersama para sahabat dalam keadaan dia bermusafir. Tiba-tiba dia bangun dan matahari itu dah terbit. Lalu dia buat apa? Lalu Nabi SAW tengok, Nabi SAW suruh Bilal azan lagi. Waktu tu azan. Lepas tu solat lagi 2 rakaat sebelum subuh lagi. Padahal dia punya matahari dah terbit. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi suruh qamat. Dah solat sunat dari 2 rakaat. Lepas tu baru qamat, baru solat berjemaah subuh lagi. Walaupun matahari dah cerah dah ni. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa orang yang tertidur itu tak jadi masalah seandainya terlepas. Dan dia kena solat sebaik saja dia terjaga. Tapi ni kalau sekali-sekala tak apa. Jangan tiap-tiap hari. Dia berdalilkan apa? Ustaz cakap tak apa pun. Dia jangan begitu. Nabi setiap hari itu solat subuh tepat. Ini dalam keadaan dia safar je. Itu pasal safar. Kita tahu kalau bermusafir penat tak? Penat. Lagi zaman dahulu naik unta. Naik unta tak penat. Unta ni penat. Kalau kita naik kereta tu je dah penat. Betul tak? Duduk dalam kereta pergi Melaka penat tak? Penat. Badan dah. Betul tak? Dia dah lengur-lengur badan. Dia sukrem je kat dalam kereta. Jadi itu suspension kereta kita bagus. Bila langgar lubang pun steady je. Ini unta dia tak ada suspension. Memang akan bergerak je. Kalau 5 jam, 10 jam dah bergerak. Jadi kat situ dia punya keadaan tu penat. Pasal kadang-kadang Nabi SAW itu terlepas daripada subuh. Itu pun tak selalu. Jadi kita boleh seandainya kita bangun solat subuh, tapi dah matahari dah terbit, jangan ingatkan itu. Boleh tak? Terus mandi, terus ambil wuduk, terus solat. Itu namanya solat apa? Solat subuh lah. Ada orang yang mengatakan itu solat qada, adalah solat ganti. Tak apalah, nak nama pun apa, yang penting itu untuk solat subuh. Boleh tak? Tapi jangan sekali-kali tinggalkan begitu saja. Ada orang yang dah lepas pun, tak apalah tunggu zuhur. Zuhur pun tengok-tengok, zuhur pun dah lepas. Tunggu asar. Jadi ini sikap sambil lewa. Kat sini nama dia, itu bukan orang Islam yang sempurna. Itu nama je Islam. Tapi iman dia turun naik, dan itu antara yang terendah. Kerana apa? Yang pertama kali itu rukun Islam selepas syahadat, itu solat dia buat main. Apa tak lagi benda lain? Nampak tak? Ada orang kata, saya tak solat Ustaz, tapi hati saya baik. Allah siapa pula cakap hati kau baik? Nampak macam baik, itu menunjuk. Faham tak? Itu dengan Allah dah tak baik. Kau nak harapkan kita nak sangka baik dengan kau? Faham tak? Maksudnya kat situ kita yang pertama-tama sekali itu solat, kau tak jaga. Tapi nak expect apa? Nak expect kita nak suruh cakap kau baik. Itu salah. Jadi apa pun, kalau kita solat subuh, itu sampai waktunya syuruk. Sampai waktu syuruk dah kita tak boleh solat. Sampai bila tak boleh solat ni? Contoh sekarang 7.12. Waktu bila tak boleh solat? Contohnya kita nak solat solat duha. Bila boleh start? So contoh kalau kita solat subuh kat masjid, kita nak tunggu solat subuh habis sampailah waktu terbit matahari. Pukul berapa kita boleh solat duha? 8. Ada yang solat subuh sampai pukul 8. Jadi dia begini, dia kena lepaskan 25 minit. Okey? Faham Jadi yang tadi tu pukul 7.12 itu matahari betul-betul dekat kalahnya. Maksudnya dia naik. Lalu kita lepaskan 25 minit. Kalau 7.12 dia jadi macam 7.40 lah. 7.40 ataupun 7.38. Itu bila kita tunggu sampai waktu itu Nabi SAW janjikan apa? Nabi SAW pernah buat tadi? Tak pernah buat? Nak try? Orang beriman tak buat. Kalau tak beriman buat. Tak apa. Dia begini, dia ada fadilat yang agung. Nabi SAW bersabda, dia barang siapa yang salat subuh secara berjamaah,
Ini dia begini lah. Kalau tak boleh tiap hari kita solat subuh jemaah, mungkin weekend cuti kan? Cuti. Maybe Saturday malam Sunday. Dia kalau Sunday pagi tu kita solat subuh berjemaah. Lagi ada kuliah subuh Ada kuliah subuh. Ada baiknya kita ambil peluang ni. Jadi kita solat subuh berjemaah, lalu kita tunggu sampai syuruk tadi. Sampai 7. Biasa kuliah subuh habis berapa? 7. 7.30. Lambat habis. Ya, kalau bagusnya habis 7.30 tu tunggu sekali waktu ni lah. Jadi kita solat subuh berjemaah, duduk dekat masjid dengan syarat dia jaga wuduk. Jangan habis salam lepas tu sandar. Itu favorite lah. Tapi kalau nak dapatkan pahala ni, Nabi kata siapa yang solat subuh lalu dia duduk kat masjid, dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara majlis zikir adalah tengok apa ni, dengan majlis ilmu. Lalu dia tunggu sampai dah 7.30 atau 7.35, tu dia bangun solat sunat isyraq ataupun nama dia solat sunat duha. Itu dah start dah, tak boleh solat. Nabi SAW janjikan apa? Maka baginya pahala haji dan umrah. Nabi ulang 3 kali, sempurna, sempurna dan sempurna. Okey, boleh tak? Ini kita kalau macam dah memang alam nak dengar kuliah subuh, itu sekali dapatkan pahala ni. Jadi kalau kuliah subuh tu habis dalam 7.30, dia tunggu lagi 5 minit, lepas tu kita solat 2 rakaat. Dah habis dia solat 2 rakaat, Nabi janjikan pahala haji dengan umrah. Boleh insya-Allah minggu ni kita try. Barang siapa yang suka solat subuh ataupun setiap hari, mana yang dah dari retire, betul. Dah tak ada pagi, tak ada kerja, jadi bolehlah duduk sini. Bila lepas subuh tu kita duduk baca Quran, betul? Kita baca dah. Kalau saya rasa tunggu sampai 7.30 tu, tak sampai 1 juzuk dah pukul 7.30, betul? Jadi kat situ dapat terus bangun, subhanallah. Inilah masa kita nak cari pahala, betul tak? Waktu kita dulu, muda-muda dulu, susah nak jejak masjid. Jadi bila dah alam dah jejak masjid ni, dia biasa-biasakanlah ataupun ringan-ringankanlah kaki kita untuk duduk kat sini. Dan tu biasalah syaitan akan biasa panaskan punggung kita. Betul tak? Duduk sekejap dia tak boleh duduk dah. Dia habis solat cepat-cepat cabut. Jadi tenang kat sini. Itu banyaknya fadilah. Boleh insya-Allah? InsyaAllah siapa yang solat subuh secara berjemaah, sama ada setiap hari atau hari Ahad, itu boleh cuba lakukan. Kalau kita dah dapat sekali, cuba. Kalau dapat sekali, insyaAllah dia akan rasa seronok. Nanti dia tak sabar, nanti nak tunggu lain hari. Pasal apa? Dapat pahala haji dengan umrah. Bukan senang, betul? Orang nak pergi haji sekarang 14,000, 15,000. Itu pun nak makan masa sebulan. Sebulan belum campur penat dia lagi, belum campur botol-botol dia pakai haram lagi, betul tak? Nak kena bolong botak lagi. Dia tak bayar botak, dah dapat pahala haji umrah, betul? Tapi jangan pula dah habis solat tu saya nak balik, nak cukur lah Ustaz. Pasal apa? Nabi cakap ada pahala haji umrah. Tak payah sampai begitulah. Cuma pahala tu confirm dapat. Ini hadis hasan, ini riwayat Imam Tirmizi. Jadi boleh pakai. Boleh insya-Allah siapa yang ada kesempatan, kita ringan-ringankan kaki kita. Okey, seterusnya, kemudian bersembahyanglah sesuka hatimu dari solat-solat sunnah, sebab sesungguhnya solat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Jadi itu pasal Nabi SAW kata, bila dah naik itu, dia dah habis waktu syuruk, solatlah sesuka hati kamu, kerana solat itu dihadiri para malaikat. Memang betul. Ini antara fadilat kita solat subuh kat masjid. Apa dia? Ada para malaikat yang tugasnya mencatat amalan, itu tukar shift pada waktu apa? Subuh dengan asar. Ini note down. Subuh dengan asar, ini para malaikat tukar shift. Ini bahasa kita lah tukar shift. Tapi bahasa malaikat saya tak tahu apa lah. Cuma memang apabila waktu subuh, itu para malaikat akan membajiri masjid. Kalau kita solat subuh tu, jangan sangka kita solat satu saf setengah, itu tak ada orang. Malaikat banyak kat tepi kita. Dia solat bersama-sama dengan kita. Subhanallah. Jadi bila malaikat solat sama dengan kita, maksudnya apa? Maksudnya dia saksikan bahawa kita datang subuh waktu tu. Subhanallah. Jadi kala mana orang semua tidur, kita datang waktu subuh, kita solat lagi. Jadi itu fadilat dia besar tak? Besar. Tidak apabila ditanya, hamba aku tengah buat apa? Nanti dia lepas subuh dia nak report kepada Allah, hamdamu tadi ya Allah,
waktu subuh dia solat subuh di masjid. Aku nampak tadi di masjid Syafaat contohnya. Subhanallah. Di situ pahala yang tinggi. Di masa Nabi SAW bersabda apa? Lau ya'lamuna ma bil fajri walau ya'lamuna ma bil isya'i wal fajri la atauhuma walau hadwa. Nabi SAW mengatakan apa? Seandainya, Nabi kata ni, seandainya manusia tahu apa yang ada pada solat isya dan subuh secara berjamaah, ini khususnya secara berjamaah, Nabi katakan apa? Seandainya mereka tahu, Nabi kata nescaya kalau mereka tak dapat datang pun, mereka mesti akan datang juga walaupun dalam keadaan merangkak. Highlight perkataan itu, merangkak. Hadwa, merangkak. Jadi ini fadilat apa? Fadilat yang wallah, kalau semua orang tahu lah, kalau Allah buka hijab kita, kalau Allah tahu, ya Allah bagi kita tahu apa yang ada pada solat subuh itu, Nabi katakan apa? Semua orang tak kira jauh mana pun, mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Jadi dia tak payahlah sampai kita nak tengok dia dah dapat baru kita nak merangkak, tak guna. Nabi nak tengok, bila Nabi kata macam ni, tengok ada tak orang-orang beriman. Ni baru kat sini kita nak test iman kita. Bangun subuh, bangun. Tapi bangun subuh, tutup jam, tidur balik. Biasa tak? Ni biasa lah. Dia biasa waktu hujung minggu. Kalau waktu kerja, dia tak tutup jam. Betul? Waktu kerja bangun, ada solat pelan-pelan, dia mandi pelan-pelan, dah cukup masa dia keluar. Tapi kalau hujung minggu, Allah ini baru dah nak rest. Betul? Bunyi jam pula, dia tutup jam. Jadi subhanallah, sebenarnya kalau lah waktu biasa itu kita boleh bangun, tak miss, kenapa lah waktu hujung minggu ya Allah bagi masa untuk kita datang masjid, kita tak buat sedemikian. Boleh insyaAllah minggu ni boleh? Boleh Boleh lah insyaAllah. Biasa kalau orang kata solat zuhur kerja, solat asar kerja, solat maghrib atau baru balik kerja, solat isyak penat, solat subuh dia tak ada alasan. Solat subuh dia tak boleh bagi alasan. Pasal apa? Dah tidur. Dah itu baru fresh bangun. Jadi apa alasan dia tak nak pergi masjid. Jadi mudah-mudahan Allah ringankan. Pasal betul, seandainya kalau betul-betul Allah buka hijab kita, takkan kita misskan solat subuh walaupun sehari. Secara berjamaah. Apatah lagi kalau kita tinggalkan solat subuh. Kenapa Nabi SAW tadi yang bila matahari dah naik tinggi, Nabi solat 2 rakaat dulu sebelum solat subuh? Kenapa Nabi tekankan sangat solat sunat tu? Kerana Nabi SAW bersabda apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi katakan 2 rakaat sunat sebelum subuh. Maksudnya bila dah azan, solat 2 rakaat solat sunat itu qabliyah tu, Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kira lah orang paling kaya sekali kat dunia ni. Orang paling kaya sekali. Contoh kita nampak orang naik Ferrari kat tepi jalan. Kaya lah. Macam kaya lah, tak tahulah dia sewa ke tak. Itu kita tak payah tanya lah. Tapi seandainya kita nampak orang tu orang kaya, Nabi katakan apa? Kita lebih kaya daripada orang tersebut. Fulan, orang yang paling kaya kat negara kita, dia nombor 1. Tapi seandainya kita solat 2 rakaat itu, lebih kaya kita daripada dia. Subhanallah. Tapi jangan pula tengok orang pakai Ferrari ketuk. Berapa duit kau? Aku lagi kaya. Itu memang nak cari nahas satu kan? Tak payah. Ini antara kita dengan Allah. Allah dah janji, siapa solat 2 rakaat sebelum fardu subuh, itu lebih kaya dunia dan isinya. Dia baru dapat dunia sikit je, letaklah rumah di rumah banglo, kereta ada 10. Tapi tak dapat semua. Betul tak? Hasil-hasil dalam bumi itu semua tak dapat. Tapi Allah janji bagi orang-orang yang solat 2 rakaat ini. Boleh insyaAllah. Terus saya jangan lepas. Kalau tak dapat datang kat masjid pun, kita bangun kat rumah. Dia bangun pukul 6.30, ke 6.50. Dia ada waktu solat dulu 2 rakaat. 2 rakaat subuh, baru solat subuh. Tapi kalau kita solat pukul 7, solat pukul 7 ataupun 7, nak dekat habis waktu, itu solat subuh dulu. Tengok time solat subuh dulu, pasal subuh dah nak habis. Lepas subuh dah pokok, solat 2 rakaat. Ini dah sampai tahap dah ni. Maksudnya, dia bukan maksudnya kita boleh pokok solat tu. Ini seandainya kita dah biasa. Pasal macam Nabi tadi waktu matahari dah naik, pun dia tetap solat tu 2 rakaat, solat sunat sebelum subuh.
Tapi dengan syaratlah kita dah, memang kita kalau tak ada alasan, mesti kita tak akan tinggalkan. Tapi mungkin kerana dia tidur, kita tertinggal, tak apa, kita boleh qada. Boleh insya-Allah Pasal jangan lepas sekali pun. Boleh. Start besok pagi boleh? Boleh insya-Allah. Kalau kita boleh solat subuh tu alhamdulillah. Dan itu pasal kalau kita tengok mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, kalau biasanya keramaian orang-orang India, dia kalau datang masjid, dalam keadaan orang tu dah setengah solat fardu, dia akan solat dulu kat belakang tu. Solat apa? Solat sunat tadi 2 rakaat. Sampai tak nak tinggalkan. Kerana dalam mazhab dia, seumpama itu yang paling penting sebenarnya. Memang betul. Fadilat dia memang terlalu besar. Tetapi kalau kita datang masjid, imam tengah solat, kita kena masuk solat dulu, baru kita qada solat tadi. Boleh tak? Itu adabnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila salata, tak ada solat lain apabila dah ada hadirnya jamaah. So apabila tak apa, kita walaupun kita datang tengok imam dah akan takbir, tetapi kita solat dulu. Lepas tu kita qada. Boleh tak? Ini ajaran baru ni. Pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah dengar Ada. Jadi bukan ajaran baru. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam hal-hal yang tertentu. Jadi insya-Allah kita ni lagi lah sebenarnya nak mendapatkan pahala banyak. Betul tak? Dapat pahala banyak nak buat apa? Soalan bonus. Dapat pahala banyak untuk apa? Untuk apa? Masuk syurga. Adakah kita buat amalan ni untuk pahala banyak untuk masuk syurga? Ya ke tidak? Tidak. Tapi nak apa pahala banyak ni? Minta rahmat. Jadi kita nak kena tahu bahawa kita beramal ibadah ini macam mana banyak pun, takkan mampu untuk bayar tiket ke syurga. Faham statement ni? Kerana tu satu hari Nabi SAW katakan kepada para sahabat, Nabi SAW mengatakan apa? Takkan masuk syurga seseorang itu kerana amalannya. Nabi katakan takkan masuk syurga orang itu kerana amalan dia sendiri. Kecuali dengan rahmat Allah. Nampak? Kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kita buat amalan banyak mana pun, takkan dapat sama kita nak bayar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau begitu kau macam mana? Tadi kan mungkin lah kalau kita ni memanglah amalan kita tak cukup, betul tak? Tapi kalau kau ya Rasulullah, Nabi katakan, hatta aku pun, walaupun aku pun, Nabi katakan, aku takkan dapat masuk syurga pun sama juga, kecuali dengan rahmat Allah. Subhanallah. Kalau kita nak masuk syurga bukan dengan amalan kita, mungkin betul lah. Tapi ni Rasulullah yang dia solat malam dia tak putus, betul tak? Nabi SAW solat sampai kaki-kaki ni bengkak, tetapi itu pun tak dapat masuk syurga kerana pahalanya Rasul. Tapi kerana apa? Rahmatnya Allah. Nampak tak? Sebab hari-hari ni kita solat, kita buat amal, kita nakkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita nakkan keredaan Allah. Boleh? Kita nakkan rahmat Allah, supaya Allah sayang kita, Allah senang nak masuk syurga. Betul tak? Supaya kita ni diredai Allah, supaya kita ni dirahmati Allah, senang insya-Allah masuk syurga. Jadi memang kita nak fikirkan, ya Allah, amalan aku ni sekejap je begini, betul tak? Tapi maksiat aku, subhanallah. Jadi di situ kita nak kena tahu bahawa kita lakukan amalan kerana Allah, dan kita rebut dengan pahala tu kerana nak dapatkan redha Allah. Boleh tak? Boleh. Sebab itu baru menunjukkan bahawa kita ni sebagai hamba yang bersyukur. Kita ni hamba yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang betul-betul appreciate apa yang Allah bagi kepada kita, berupa telinga ni nikmat lah. Nikmat, subhanallah. Cuba kita datang kuliah ni tak ada telinga, InsyaAllah ada telinga lah. Cuma kadang-kadang ada yang tak ada pendengaran. Tengoklah saya ni macam tu, macam ni, tak dengar. Jadi ini nikmat ni yang tak ada siapa pun boleh bayar. Katalah kita sewa ni, berapa nak tak sewa ni? Nak sewa ni dengan Allah berapa? Takkan ada nilai. Itu pasal Allah katakan apa? Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau kira nikmat Allah, kau takkan dapat kira. Itu baru 3 lagi. Itu sebelah, yang lagi sebelah. Betul? Itu belum mata lagi.
itu belum kelopak mata. Subhanallah. Itu pasal kalau kita nak bersih, tutup mata tak? Tutup mata. Kenapa? Ada tak orang bersih tak tutup mata? Cuba try. Nanti balik ni try Bersih tak tutup mata. Confirm kena tutup. Pasal apa? Ni kajian. Kalau kita bersih tak tutup mata, mata boleh terkeluar. Cubalah nanti nak bersih tu buka. Tapi jangan buatlah sia-sia je buat perkara sia-sia. Tapi kita nak katakan kelopak mata, setiap kali kita tutup mata ni, subhanallah, itu nikmat. Bayangkan bila abu nak masuk, betul tak? Kita bila ada barang nak datang, kita pejam mata tak? Pejam mata. Subhanallah. Jadi betul lah, Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang paling berkuasa, yang paling agung, yang tak ada alasan lagi untuk kita katakan kita tak ada masa untuk Allah. Itu bantang. Allah bagi semuanya kat kita. Kita dengan Allah ni berkira. Allahu Akbar. Jadi tu kita tak Allah jauhkan daripada diri kita, nak sikap berkira dengan Allah. Alah, tadi kan aku dah pergi masjid, hari ni tak nak lagi. Allah boleh berkira macam tu. Cuba Allah bagi. Tadi dah solat sekali dengar. Kalau kau tak solat lepas ni tak dengar. Tak, Allah nak buat macam tu boleh je. Betul tak? Tapi Allah tak buat begitu. Allah bagi. Tak apa tengok kau ni taat ataupun kau nak buat maksiat. Subhanallah. Okey, jadi seterusnya kita tengok. Demikian itu sehingga menyedikitlah bayangan kalah tadi jikalau ditanam tegak. Selanjutnya, berhentilah melakukan salat, sebab dikala itu sesungguhnya neraka Jahannam sedang menyala hebat-hebatnya. Jikalau bayangan telah lalu ke arah timur, maka bersembahyanglah yakni zuhur, sebab sesungguhnya solat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sehingga anda bersembahyang asar. Subhanallah. Tengok tadi lepas waktu syuruk tadi, solatlah sampai matahari tegak. Sampai matahari tegak, itu diikat mana? Dekat betul-betul bila tak ada bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang. Sebab kalau nak tengok, kalau kita dalam hutan, nak tengok dia dah waktu masuk waktu zuhur ke tidak, tengok pokok tu, seandainya dia tak ada bayang-bayang, ataupun kita ambillah kayu satu, letak, tak ada bayang-bayang, itu maksudnya waktu tengah, kita panggil waktu tegak matahari, itu tak ada solat. Itu belum masuk zuhur ni. Tapi bila dah tergelincir, itu baru masuk waktu zuhur. Jadi lepas subuh itu masanya panjang. Lepas subuh masa panjang. Itu pasal Allah suruh kita solat duha. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala galakkan kita solat duha? Dan sampai Nabi SAW letakkan solat duha di dalam wasiat Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi tak nak bagi kita waktu yang kosong itu kosong. Faham tak? Kerana subuh nak tunggu subuh lama tak? Berapa jam ada tu? 5-6 jam. Ada, betul tak? 7 sampai 12. Itu lama. Jadi tak naknya dibiarkan kosong supaya tak lalai, betul tak? Supaya kita tak hanyut dalam kehidupan dunia. Itu adanya solat duha. Solat duha dalam pukul 10, betul tak? 9.30 pukul 10. Itu cantik. Begitu juga dengan solat malam. Lepas isyak sampai waktu subuh lama tak? Lama. Itu pasal adanya solat apa? Tahajud. Tengok cantik tak? Cantik. Ya Allah fardukan memang ada 5. Tapi untuk kita tak rasa hilang, untuk kita tak rasa terputus dengan Allah Azza wa Jalla, adanya solat di antara itu. Subhanallah. Itu pasal ini antara solat-solat yang hebat. Jadi tak apa, tapi kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Kalau kita tak mampu nak solat duha, solat malam. Kerana kadang-kadang waktu duha dan sebagainya kita kerja. Tapi kalau kita waktu kerja, boleh tak solat? Tak boleh. Tak khusyuk kalau solat. Dia begini, kalau kita ada waktu break ke, boleh solat. Dan kita tahu bahawa kalau solat sunat itu dibolehkan kita solat duduk. Pernah dengar? Itu dibolehkan. Kalau solat sunat lah. Kalau solat wajib itu tak boleh, kecuali yang tak mampu. Tapi kalau solat sunat, itu dibolehkan duduk daripada tak solat. Ada tak? Tapi solat duduk itu pahalanya setengah lah daripada berdiri. Tapi itu dibolehkan. Lebih baik daripada tak solat langsung. Boleh tak?
Sebab kalau kita malas, kita solat lah. Walaupun dalam keadaan duduk, itu sunat wajib dia tak boleh duduk. At least ada daripada tak ada. Ini kira dah lemah lah iman kita. Tapi lebih baik daripada tak solat langsung. Jadi kat situ pandai-pandai lah kita nak tengok mana waktu yang sesuai. Okey, sehingga anda bersembahyang asar. Kemudian berhentilah pula melakukan solat itu sehingga matahari terbenam. Jadi kerana kat sini lepas zuhur itu Allah suruh kita solat sampailah asar. Lepas solat asar baru berhenti. Kerana apa? Itu waktu larangan. Betul tak? Jadi kita tahu dalam satu hari waktu larangan untuk kita solat ada berapa waktu? 5. Itu kalau larang tu tak ada orang solat tu. Waktu larangan yang kita tak boleh solat ada berapa waktu? 2 waktu. 2 waktu. Bila tu? 3 waktu termasuk dengan syuruk tadi. Syuruk tadi tu tak boleh solat kerana orang menyembah matahari. Betul? Lepas tu waktu tegak matahari tu, tadi zuhur tadi tak boleh solat kerana apa? Neraka menyala-nyala. Tengok neraka menyala-nyala. Sekali lagi, tadi yang pertama tak boleh solat bila? Waktu syuruk. Tu tak boleh solat sunat sampailah setengah jam lepas tu. Begitu juga dengan solat sebelum solat zuhur. Itu kalau sekarang zuhur kita pukul 12 pula. Satu berapa? 1.20. Jadi bila tegak matahari tu 12, dia setengah jam sebelum waktu zuhur. Dia setengah jam sebelum waktu zuhur. Jadi pukul 12.40 boleh? Contohlah. So kalau 12.30 itu masih lagi boleh solat duha. Pasal last itu bila tegaknya matahari itu solat itu pukul 12.40 lah. Jadi itu tak boleh pasal neraka waktu tu menyala-nyala. Lagi satu. Ini adalah selepas asar. Itu pasal kita tak boleh. Lepas asar itu tak ada solat ba'diyah, betul tak? Solat qabliyah ada, tapi solat ba'diyah tak ada. Itu pasal Nabi katakan apa? Kemudian berhenti pula lah melakukan solat itu sehingga matahari terbenam. Sebab sesungguhnya matahari itu terbenam di antara kedua ujung tanduk syaitan. Dan di kala itu bersujudlah orang-orang kafir kepada matahari tadi. Boleh tak? Kerana itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Jadi kita dah tahu itu antara waktu larangan. Jadi ini penting tak? Penting. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya banyak waktu Allah bagi kita untuk beribadah. Tapi kita fikir je lah, sikitnya aku ibadah. Kat situ kita nak kena tanya diri kita lah, betapa banyaknya waktu Allah bagi, tapi kenapa begitu sikit aku ibadah? Jadi apa kita nak kena buat sekarang? Tambahkanlah. Itu pasal iman itu, al-iman yazid bil ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Pasal kalau kita solat, iman kita naik, betul tak? Kita rasa yakin, kita rasa seronok, kita rasa khusyuk, kita rasa Allah tu dekat je, betul tak? Bila kita doa, rasanya memang betul lah Allah dah dengar. Itu nama dia iman naik dengan ketaatan. Jadi waktu kita kerja contohnya, sampai waktu duha, kita ada masalah kat kerja, kita solat saja, jadi dapat pahala dan dapat ketenangan kat situ. Jadi iman naik balik, jadi kita semangat balik. Begitu juga bila dah malam, dah penat, tapi kita bangun untuk Allah, nescaya Allah akan beri lebih kepada kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihfazillah yahfazka. Kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Kita jaga waktu malam kita untuk Allah, Allah akan jaga untuk kita. Tapi subhanallah, ini masalah dia. Kita kadang-kadang minum kat kedai kopi sampai pukul 12 ke 1 boleh. Betul tak? Tapi subhanallah, nak bangun itu walaupun 10 minit itu susah. Tapi kalau nak tengok bola, itu automatik. Macam semalam ada game apa semalam? Tengok bola tadi. Saya tengok bola. Bagus. Dia bola tengok kita. Semalam lah orang kalau tengok bola, jadi ada lah orang sekarang kalau ikut English Premier League punya, adalah benda Manchester ke apa nama saya tak tahu. Saya tak tahu je. Tahulah, takkan tak tahu. Dia ada Manchester lawan Arsenal. Kalau orang boleh bangun untuk itu, subhanallah, game yang di mana selama sejam setengah game dia, dan orang boleh bangun untuk itu, malu kalau tak boleh bangun untuk Allah.
dalam masa 15 minit. Wallahu a'lam. Boleh tak? Kat mana kita dah letak muka? Kat mana dah letak muka? Dan bila dah bangun, masalahnya dah habis game tidur, solat subuh pula tinggal. Allahu Akbar. Tadi kalau tak nak solat tahajud, itu mungkin excuse dah sunat. Tapi kalau solat subuh itu ditinggalkan. Tapi waktu berjaga malam itu boleh, kerana sesuatu benda yang sebenarnya tak datangkan faedah pun. Allah Azza tak tahu kita apa nak jawab di depan Allah. Betul. Sekarang ni memang tak apalah, nanti boleh qada, nanti ini. Cuba tanya di depan Allah Azza wa Jalla. Mesti kita malu nak jawab. Jadi kita tak tahu apa lagi alasan kita nak bagi. Itu pasal banyak-banyak kita istighfar. Walaupun kita tak tengok bola, tetapi ada lagi benda-benda lain, kesalahan kita yang kadang-kadang kita tak perasan itu salah. Betul tak? Kadang-kadang kita ni perasan kita ni betul aja semua. Tapi banyak sebenarnya kesalahan yang kita tak perasan kita salah. Kerana itu banyak sangat doa-doa Nabi SAW ajarkan supaya kita minta ampun tentang dosa yang kita tak sadar. Kerana apa yang kita sadar tu mungkin kita sadar, dan banyak sebenarnya benda yang kita tak sadar yang kita kena banyak balik muhasabah. Itu pasal ada yang panjang di waktu ni untuk Allah. Allah bagi kita untuk amal ibadah. Jadi kita amal ibadah boleh insya-Allah. Dan amal ibadah pada waktu malam itu bukan hanya solat. Itu antaranya baca Quran juga. Baca Quran. Jadi mungkin bangun kita nak solat. Lepas solat kita boleh baca dulu satu muka surat. Sementara nak tunggu waktu subuh. Kerana tu kalau bagusnya, kalau tak mampu nak bangun pukul 3, pukul 4, bangunlah setengah jam sebelum subuh. Itu benar memadai. Setengah jam sebelum subuh kita buat amal. Itu solat tahajud. Itu boleh kita baca Quran. Subhanallah. Itu adalah waktu yang paling penting. Kerana itu adanya syariat bersahur. Syariat bersahur. Kerana waktu sahur itu waktu diberkati. Kerana itu kita makan waktu itu. Dan kita makan sahur tu kadang-kadang sebenarnya tak ada mood pun nak makan. Betul tak? Kita bangun tidur ada nafsu tak nak makan. Tak ada sangat. Pasal malam tadi lepas tarawih baru sental nasi goreng pataya. Betul? Contoh dia waktu Ramadan dah biasa kan? Dah buka sekejap, dah solat tarawih, geram ni. Lepasnya pun nak pergi gelang kan? Pergi dinding. Makan. Tapi waktu subuh, sunnahnya kita bersahur. Dan sebenarnya tak ada pun kita nak makan sangat pun, tetapi nakkan keberkatan. Nabi katakan apa? Inna bis sahuri barakah. Sungguhnya pada sahur itu, kerana waktu itu berkat. Nampak? Kita makan kerana ketaatan dan dapat keberkatan. Baru sedap kita puasa. Tapi ada juga yang sahur tu melantak betul-betul. Jadi tengok keadaan, kerana waktu itu, especially waktu itu adalah waktu yang diberkati. Supaya Allah nak tengok siapa di antara hamba-hambanya. Di dalam banyak-banyak beratus ribu hamba dia, mana hamba yang bangun dia pun nak tengok. Yang tadi dia kuat, yang tadi dia boleh pergi gym, angkat berat dan sebagainya. Tengok, aku nak tengok waktu malam ni dia boleh bangun tak untuk aku. Jadi kalau dia boleh bangun, itu alhamdulillah. Itu antara yang Allah sayang. Antara yang Allah sayang. Tapi kalau tak boleh bangun, Allah sayang tak? Sayang? Tak sayang? Sayang juga kan? Sayang juga, bukan tak sayang. Cuma yang tadi yang bangun tu lebih Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Kerana itu Nabi SAW sebelum-belumnya memang takkan tinggalkan solat tahajud. Itu pasal kita nak impikan syurga, kena ikutlah jejak ahli syurga. Betul? Siapa ahli syurga? Rasulullah. Betul? Ahli syurga siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat-sahabat lain. Adakah kita nak masuk syurga kita ikut jejak langkah penyanyi? Tidaklah. Tidaklah. Kerana ahli syurga itu orang-orang soleh tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ahli syurga itu yang Allah katakan adalah 4 golongan, iaitu orang-orang minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang syuhada, dan orang-orang salihin, orang-orang yang soleh. Kerana itu kita mungkin belum sampai lagi kepada tahap seronoknya ibadah. Mungkin belum. Kerana mungkinlah sekarang ni kita masih rasa berat lagi. Berat tak solat ni? Kalau beriman tak berat. Kalau dah lama beriman, dah 70 tahun, dia tak berat lah. Berat tak? Orang yang baru berat lah. Dia bukan masalah umur dia.
Tapi dia masalah khusyuk je. Itu pasal para sahabat tunggu solat. Bukan solat kerja dia. Kalau macam sekarang kita ni, solat kerja kita, betul tak? Dah nak ambil waktu baru kita solat. Tapi para sahabat tunggu solat kerana dia nak dapatkan nikmat tu. Tu kalau dah sampai. Tu pasal para sahabat dia tak payah dipukul, tak payah diketuk suruh bangun, automatik bangun. Kerana apa? Adanya rasa tanggungjawab tu. Nampak? Kat situ kita cuba lah. Walaupun tak boleh nak every night kita tahajud, seminggu sekali, betul tak? Seminggu 2 kali, apa salahnya? Ataupun lat-lat satu hari. Itu pun dah cukup, alhamdulillah. Itu pasal kita nak bayangkan dosa kita, banyak tanya dosa kita. Cuma malas je. Betul tak? Cuma malas. Cubalah kita ada event besok pagi je, bangun je. Tapi hukum Allah ni kurang sikit. Kerana mungkin kurang kesedaran, kerana mungkin syaitan itu banyak di sekeliling kita. Antara mungkin sebabnya kita tidur tak baca doa. Ni banyak tak? Banyak. Betul? Tidur tak baca doa ni masalah. Tidur tak baca doa ni masalah. Antara doa yang kita kena baca apa? Doa tidur. Antaranya nak kena baca 3 pul. Nabi SAW buat apa? Nabi baca 3 pul. Nabi baca antaranya ayat kursi. Dan Nabi SAW tiup kat tangan. Nabi sapu kat semua badan dia. Dari atas sampai ke bawah. Jadi buat tak malam tadi buat tak? Jadi sapu benda lain jangan sapu benda lain. Ada sapu, kita dah baca sapu. Sapu kat situ, malaikat dah jaga kita sampai waktu kalau kita nak niat. Dan seandainya bila kita dah niat kita nak bangun ni, tu pentingnya niat. Jadi start malam ni. Boleh tak? Kita sebelum tidur niat dulu, aku nak bangun tahajud. Bangun tak bangun tu nombor 2. Kalau seandainya bangun, alhamdulillah, pahalanya double. Tapi kalau tak bangun, tetap dapat pahala tahajud tadi. Subhanallah. Tu asal beza niat. Orang nak solat dengan orang tak nak solat. Dan tak peduli. Kalau kita ni niat, boleh tak malam ni nak tidur? Kita niat dulu. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Aku berazam, ya Allah mudahkan aku untuk aku bangun tahajud. Boleh? Tak payah awal-awal lah. Kita bangun dalam pukul 5:30 mungkin lah. Itu azam. Tapi kalau dia dah bangun alamak dah 6:30, waktu subuh lah. Waktu subuh. Tapi pahala tadi dapat. Subhanallah. Beza dia dah 1 detik je. Iaitu kita niat dengan tak niat. Kalau niat dah dapat pahala. Kalau tak niat tak dapat apa-apa. Jadi tips lah. Tips. Kadang-kadang kita apa? Kita ni bukan macam Nabi. Betul tak? Dan kita bukan para malaikat. Kita ni manusia yang banyak dosa. Itu pasal kita nak kena belajar lah. Ini semua trik. Bukan trik lah. Bukan maksud kita nak trik Allah. Tetapi ini adalah antara tips. Tips untuk kita cuba nak rajinkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? So malam ni kita buat apa? Tidur, baca doa dulu. Lepas tu kita niatkan nak solat tahajud. Boleh insyaAllah? Boleh. Dan kalau kita bangun subuh, solat apa dulu tadi? Solat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Dapat pahala apa tadi? Satu dunia dan isinya. Subhanallah. Tengok, pasal tak rugi kita duduk kuliah. Ada je tips-tips yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Ini bukan saya berikan. Ini semua ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah bagi kat kita gunakan. Itu pasal Allah memberkati majlis ilmu. Yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah, adanya hadis-hadis Nabi SAW, dan menasihati antara orang-orang yang beriman. Kita beriman kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah tambahkan khusyuk kita dalam solat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan kita untuk kita bangun solat tahajud. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan semua amalan ibadah kita sampailah waktu kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.